Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Saya muliakan lagi, saya kasihi Fadil Ustaz Bukhari. Saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal Ahli Hijrah, Tuan Kuasa Masjid Surau Ahli Hijrah, hadirin dan hadirat, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, para asatizah, para tuan guru, para alim ulama, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memanjatkan setinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia daripada Allah, pada malam ini sama-sama kita dapat berkumpul. Dan kami ini datang daripada Kedah. Ada program sedikit yang disusun oleh Al-Fadhil Ustaz Bukhari dan juga teman-teman yang lain. Naik houseboat di kini 3 malam, dan kemudian alang-alang dah sampai ke sini, Ustaz Bukhari kata Ustaz kena bagi juga kot 1-2 majlis. Jadi dah nak datang jauh, saya pun kata tak apalah, boleh lah kot. Jadi ini malam ni di sini, esok pagi di mana ya? Masjid Ar-Ridha. Masjid Ar-Ridha di mana pagi esok subuh. Kemudian kami akan terus balik ke Kedah insya-Allah taala. Hadirin yang dirahmati Allah taala sekalian, saya diberi tajuk oleh Fadil Ustaz Bukhari tadi untuk minta saya ceritakan berkenaan dengan bagaimana ataupun contoh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in menunjukkan kecintaan mereka kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam ini adalah malam telah masuknya tahun yang baru bagi hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1442 lah malam ni kan. Malam ni. Jadi moga-moga Allah Ta'ala berkati akhir tahun kita ini dan dimulakan tahun kita ini dengan tahun kecintaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ada seorang lelaki yang namanya Abdul Ka'bah. Lelaki tersebut pernah bermimpi, dalam mimpinya dilihat ada bulan yang jatuh ke dalam biliknya dan jatuh ke atas ribaannya, lalu cahaya bulan tersebut terpancar ke seluruh alam. Bila ditanya kepada para pentafsir mimpi pada ketika tersebut, mereka mengatakan kepada Abdul Ka'bah bahawa kamu nanti akan menjadi orang yang akan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman, yang tidak diketahui pada ketika tersebut siapakah orang yang akan menjadi Rasul tersebut. Tahun demi tahun yang ditunggu oleh lelaki ini, Abdul Ka'bah, tetap tidak ada kunjung tiba orang-orang yang ataupun individu yang mengakui bahawa dirinya adalah Nabi akhir zaman. Sehinggalah pada satu hari ketika mana Abdul Ka'bah pulang daripada perniagaan beliau, yang beliau buka perniagaannya di Yaman pada ketika tersebut, sampai di tengah jalan bertemu dengan seorang lelaki, dan lelaki tersebut semena-mena terus bertanya kepada Abdul Ka'bah, kamu ni dari mana, kata beliau. Maka Abdul Ka'bah mengatakan bahawa aku daripada Yaman, akan balik semula ke Makkah. Kamu daripada Quraisy, katanya. Kamu bangsa Quraisy? Naam, dia kata, ya saya Quraisy. Kamu daripada Bani Tamim? Naam, 2 kali dah betul. Yang pertama Quraisy, yang kedua Bani Tamim. Yang ketiga, boleh tak saya nak minta izin, kata beliau. Lelaki tua ni kata, untuk saya melihat tanda di perut kamu. Boleh ke tidak? Boleh tak kamu selak perut kamu?
Kata Abdul Ka'bah, ini dah lebih dah ni. Tadi tanya keturunan, tanya daripada Quraisy, Bani Tamim dan sebagainya, itu boleh lagi dijawab. Tapi ketika diminta untuk buka baju, ni dah lebih. Maka ditanya kepada lelaki tersebut, apa sebab kamu nak suruh saya buka baju? Kata lelaki tadi, saya ingin melihat tanda di perut kamu. Karena saya pernah terbaca di dalam kitab-kitab yang terdahulu, bahawa pendamping Nabi akhir zaman itu ada 2 orang. Yang pertama umurnya dewasa, yang kedua umurnya masih remaja. Dan lelaki yang dewasa tersebut disebutkan tandanya bahawa dia terdapat tanda putih di perutnya, berhampiran dengan pusatnya. Terkejut Abdul Ka'bah, lalu beliau terus membuka bajunya dan dilihat memang ada tanda sungguh pada perutnya. Dipeluk oleh lelaki tua tersebut. Dan lelaki tadi mengatakan bahawa alhamdulillah, hari ini saya sempat juga bertemu dengan orang yang nanti akan menjadi menterinya Nabi SAW, yang akan jadi pendampingnya baginda Rasul SAW. Dan kalaulah saya tidak sempat bertemu dengan Nabi akhir zaman tersebut, sekurang-kurangnya saya telah bertemu dengan orang yang paling dia kasih. Maka sampaikan salam saya kepada beliau dan terimalah surat ini, kata beliau, ambil surat ini dan sampaikan kepada Nabi akhir zaman tersebut. Lalu Abdul Ka'bah mengambil surat tadi, diletakkan dalam poketnya, terus ke Makkah Al-Mukarramah. Dalam hatinya berbunga-bunga untuk tahu siapakah Nabi tersebut. Karena dikatakan bahawa Nabi tadi telah ada di bumi Makkah pada ketika itu. Tak sampai lagi di rumah, beliau terus tawaf di keliling Kaabah. Dan ketika itu juga terdengar berita katanya Sayyidina Rasul SAW, Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib mengaku bahawa baginda Nabi adalah Nabi akhir zaman. Maka Abdul Ka'bah terus menuju ke rumah baginda Rasul. Diketuknya pintu rumah Nabi kita Muhammad SAW. Lalu ditanya, Nabi ketika mana membuka pintu tersebut, dilihat Abdul Ka'bah, maka baginda Rasul SAW mengatakan bahawa ahlan wa sahlan. Nah, wahai Abdul Ka'bah, saya adalah Nabi akhir zaman. Maka kata Abdul Ka'bah, setiap Nabi ada buktinya, setiap ucapan ada dalilnya. Apa yang kamu ucapkan tadi dan apa bukti yang kamu mengatakan bahawa kamu adalah Nabi akhir zaman? Maka kata Sayyidina Rasul SAW, keluarkan surat yang ada dalam poket kamu, yang kamu bertemu dengan seorang lelaki tua di tengah jalan. Masya Allah. Tuan-tuan faham tuan-tuan saya ni? Awak tak angguk tu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ditukar namanya oleh Sayyidina Rasul SAW. Dan beliau yang dimaksudkan dengan Abdul Ka'bah tadi adalah Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Kenapa digelar Abu Bakar? Bakrun bermakna sari'. Maksudnya orang yang sari', yang cepat masuknya ke dalam agama Allah Ta'ala tanpa ada basa-basi. Soalan yang dia tanya bukan untuk menidakkan baginda Rasul. Bukti yang dia minta bukan menidakkan baginda Nabi SAW. Tapi hanya semata-mata inginkan kepastian pada ketika tersebut. Karena di dalam hatinya sejak daripada perjalanannya daripada Yaman menuju ke Makkah Al-Mukarramah, kata beliau tidak ada orang yang lebih layak untuk menggantikan tempat ataupun menjadi seorang Nabi akhir zaman melainkan Sayyidina Rasul Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada orang yang lebih layak dengan akhlaknya yang mulia, dengan pribadinya yang agung, dan juga terkenal di seluruh tanah Arab pada ketika tersebut bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling amanah, digelar Al-Amin ketika usianya masih muda lagi. Jadi tidak ada yang lebih layak untuk mendapatkan kedudukan yang besar tadi melainkan Sayyidina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadirin yang dirahmati Allah. Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah misal yang paling besar untuk kita ceritakan pada malam ini tentang contoh kecintaan kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat kepada apa yang dibawa oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, kesemua mereka tidak terlepas daripada cinta. Kesemua mereka tidak lepas daripada berkhidmat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kita khususkan malam ini tentang Sayyidina Abu Bakar? Karena beliau adalah misal yang paling utama, contoh yang paling besar, dan juga pemuka kepada para sahabat yang mana menunjukkan kecintaan yang tulus kepada baginda Rasul yang tidak ada siapa pun boleh menandingi beliau. Sehingga dikatakan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bahawa aku dan Abu Bakar ini adalah semisal sepasang capal. Cuma aku melebihinya dengan kenabian dan dia ke belakang karena dia bukan nabi. Tapi kami seperti semisal sepasang capal, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
hatinya seperti Nabi SAW. Tanahnya dijadikan oleh Allah Ta'ala semisalnya tanah baginda Rasul SAW. Sebut dalam Tazkirah karangan Al-Imam Al-Qurtubi radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa setiap kita ni akan mati di tempat di mana tanah patinya diambil. Maksudnya kalau kita mati di sini panggil apa tempat ni? Ustaz Bukhari. Ini Hulu Takir. Kalau meninggal di sini, maknanya ditanam di sini. Makna tanah kita ni tanah Hulu Takir. Beranak di sini, wafat di sini. Maknanya tanah kita memang sini betul lah. Ada orang duduk di Hulu Takir, meninggal di Baqi'. Maknanya tanahnya Baqi'. Ada orang di sini, tempat lahirnya, wafatnya di Kedah. Maka tanahnya di Kedah. Maksud tempat asal diambilnya pati, kejadiannya adalah daripada tempat dia mana dimakamkan beliau tersebut. Sayyidina Abu Bakar dilihat depan mata kita sendiri. Baginda Nabi kita Muhammad SAW di dalam makamnya baginda Rasul SAW, di sebelahnya baginda Rasul SAW, dan di sebelahnya Sayyidina Abu Bakar adalah Sayyidina Umar. Ketiga-tiga mereka di tempat yang sama, termasuk dengan Sayyidina Isa alaihissalam dalam sebahagian riwayat. Dan itu yang kuatnya dikatakan oleh para ulama, akan dimakamkan di sebelah baginda Rasul ketika akhir zaman nanti. Maka kesemua mereka ini tanahnya sama, daripada hati yang sama. Jadi hati mereka sama, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lalu Sayyidina Abu Bakar ketika mana peristiwa Hudaybiyah, beliau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu antara orang yang pada permulaannya kurang berpuas hati dengan apa yang telah ditetapkan pada ketika tersebut. Dan kadang imannya yang masya-Allah tabarakallah, tapi melihat kepada keadaan perletakan perjanjian tersebut seakan-akan melebihi kepada golongan yang bukan Islam pada ketika itu, maka Sayyidina Umar datang kepada baginda Rasul SAW. Maka ditanya kepada Sayyidina Rasul, alasna 'alal haqq wa hum 'alal batil? Bukankah kita di pihak yang kebenaran dan mereka ini di pihak yang batil? Maka kata Nabi SAW, bala. Karena jawapan dengan alasna, maka jawabnya bala. Nabi kata bala. Kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan. Walimadha nu'ti ad-daniyata alaina? Kata beliau, kalau begitu ya Rasulullah, kenapa diletakkan kerendahan kepada kita? Apa kata baginda Nabi SAW? Huwa nasiri, ana abduhu wa rasuluh. Saya adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, kama qala, wa huwa nasiri, dan beliau adalah Allah Subhanahu wa taala adalah pembantu. Dan aku sekali-kali tidak akan melakukan maksiat dengan apa yang telah diarahkannya kepada aku. Maknanya Nabi nak maklumkan, ini bukan daripada apa yang aku letakkan, ini wahyunya Allah. Maka kata beliau, ya Rasulullah, bukankah kamu mengatakan bahawa kita nanti akan melaksanakan umrah? Maka Nabi kata, tahun ini kah aku kata? Aku sebut tahun ini kah? Katalah, Nabi tak sebut tahun. Nabi kata kita akan buat umrah. Kita datang ni hanya sekadar kita melaksanakan kerja kita. Maksudnya usaha kita macam tu kita datang. Rupanya tidak boleh masuk pada tahun ni. Aku tak kata masuk tahun ni. Betul. Memang Nabi tak sebut pun tahun ni. Cuma Nabi kata kita akan masuk. Maka kata Sayyidina Rasulullah, ya Umar, tahun akan datang kamu akan masuk ke dalam bumi Mekah. Akan menunaikan umrah pada ketika tersebut. Jangan kamu bimbang. Keluar Sayyidina Umar daripada kemahnya baginda Rasul. Tak ada orang lain dalam hati daripada ketika tersebut. Dia kata kena jumpa seorang lagi. Iaitu siapa? Sayyidina Abu Bakar. Ini orang yang paling rapat dengan baginda Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar duduk di kemah yang jauh daripada Rasul. Terus beliau pergi ke kemahnya Sayyidina Abu Bakar dan ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar soalan yang sama. Alasna 'alal haqq wa hum 'alal batil? Sayyidina Abu Bakar kata bala. Sebiji jawapan macam Sayyidina Rasul. Tak ada ubah sikit pun. Bala. Nahnu 'alal haqq wa hum 'alal batil. Macam Nabi jawab. Kemudian Sayyidina Umar tanya lagi. Idzan falimadha nu'ti ad-daniyata 'alaina? Kalau begitu kenapa diberikan kerendahan kepada kita? Maka kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Abu Bakar, huwa nabiyullah, huwa nabiyullah wa 'abduh, wallahu nasiruh. Dia adalah nabinya Allah. Sebiji Nabi kata ana Rasulullah, wa 'abduhu wallahu nasiri, dan dia jawab sebiji. Cuma dia ubah dhamir ya. Kata dia adalah Nabi Allah, dia adalah hamba Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala adalah pembantunya Nabi Muhammad SAW, dan dia sekali-kali tidak akan memaksiat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jawapan sama, dhamir berbeza. Kemudian tanya lagi,
Bukankah Nabi mengatakan bahawa kita akan masuk ke dalam bumi Mekah? Bukankah Nabi mengatakan kita akan masuk menunaikan umrah? Sayyidina Umar katanya, tahun ni kan Nabi sebut? Nabi tak kata tahun ni. Nah, betul atau tidak? Dia kata ya betul. Nabi tak sebut tahun ni. Nah, dan kemudian Sayyidina Abu Bakar kata, wahai Umar, jangan bimbang. Kamu akan masuk ke bumi Mekah pada tahun akan datang. Allah kata dia, sebiji. Keluar dia daripada kemah. Terpinga-pinga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Macam mana? Soalan sama, jawapan tak berubah sikit pun. Yang diubah hanya dhamir sahaja. Macam mana jawapannya begitu? Maka ada sebahagian penulis mengatakan bahawa jawapannya satu sahaja, iaitu kerana hatinya satu. Kerana kecintaannya satu. Kerana itu mereka jawapannya sama, tidak berubah langsung walaupun sedikit. Waktu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi kita mengatakan bahawa Abu Bakar ini melebihi kalian daripada seluruh kalian semua di kalangan para sahabat dan juga kita semua di kalangan umat, adalah kerana sesuatu yang ada syai'un waqara fi qalbih, yang ada di dalam hatinya. Maka kalau dibincang oleh para ulama, apa yang syai' yang ada di dalam hatinya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sehingga beliau melebihi siapa pun yang ada dalam muka bumi Allah Ta'ala? Maka sebahagian ulama mengatakan yang lebih di dalam hatinya iman. Sebahagian lagi mengatakan yang lebih dalam hatinya adalah kasih kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Maka kita katakan yang kuat pada ketika tersebut adalah al-hub, kasihnya beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi semua yang ada di dalam muka bumi Allah Taala ini. Karena itulah Allah Taala meninggikan kedudukan beliau ketika tersebut. Karena itu hadirin semua, kita nak kita tinggi di sisi Allah Taala, tengok bagaimana kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan dalam hadis al-mar'u ma'a man ahab, seorang tu bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kita mengasihi Nabi kita Muhammad, dan Nabi adalah kedudukannya paling tinggi dalam syurga Allah Ta'ala, maka Nabi mengatakan al-mar'u ma'a man ahab. Kalau kita mencintai Rasulullah, bermakna kita nanti akan berada di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan berpisah walau sedetik pun dengan baginda Nabi, hanya kerana apa? Kerana al-hub. Atau hub ini ajib. Hub ini sesuatu yang luar biasa. Kan tu orang yang melakukan maksiat, kemungkinan dia buat maksiat, tapi hub tidak terlepas daripada diri dia. Seorang sahabat namanya Nuaiman. Sayyidina Nuaiman ini adalah seorang sahabat yang sering melakukan maksiat, iaitu dengan melakukan dia suka minum arak. Ini Sayyidina Nuaiman, tapi dia Ashabul Badri, salah seorang daripada sahabat yang mengikuti perang Badar. Yang disebut oleh Allah Ta'ala kepada mereka, "If'alu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum." Buat apa sahaja wahai ahli Badar, aku dah ampunkan dosa kalian. Ini kelebihan ahli Badar yang tidak ada pada siapa pun. Cuma Sayyidina Nuaiman ada satu perkara yang dia tak boleh lepas, arak. Dia suka minum arak. Dan Sayyidina Nuaiman terkenal sahabat yang suka bercanda dengan sahabat yang lain. Satu hari ada di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, tengok ada Arab Badui datang parking dia punya unta depan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia masuk jumpa dengan Rasulullah. Unta diikat depan masjid Nabi. Sahabat-sahabat ada bersama dengan Sayyidina Nuaiman, kata kepada Sayyidina Nuaiman, lama kita tak makan unta ni. Nah, cik makan roti kerah ya. Sahabat makan apa tuan-tuan? Makan syair. Roti syair, bukan makan gardenia macam dengan kita. Hi-fi. Nah, kita gardenia, bubuh pula kalau tak ada jam. Gardenia pula macam-macam jenis tadi kan. Ada yang ada resin tu, yang ada dia punya orang panggil apa, kismis lah apa semua, jadi manis siap dah. Nabi SAW tak pernah bertemu dengan roti yang lembut sedemikian. Ini bid'ah, dalalah. Roti ini roti bid'ah dia orang panggil. Nabi tak pernah jumpa. Nabi jumpa roti apa? Roti syair. Roti syair pernah makan tuan-tuan. Roti Bali. Tuan beli tepung Bali, cuba buat dengan roti. Orang Kedah kata kerah kong. Dah kerah kong pula. Maksudnya memang kerah betul lah. Nah, cicah kalau di Kedah ada biskut mayat. Sini ada panggil biskut mayat juga. Biskut mayat juga. Kita cicah dengan kopi, kalau lama sembang sikit dia tenggelam kan. Angkat-angkat, tengok tak ada setengah. Tapi roti syair ini kalau kita rendam bilah macam mana pun, dia tetap bersyair lah kita. Kan? Roti Bali ini memang kerah betul. Saya pernah try. Buat sekali dan memang tak boleh nak. Kita tak boleh nak fikir macam mana. Ini makanan Nabi SAW. Yang diberikan oleh Allah Ta'ala, mafatih qazainil ardi. Yang diberikan oleh Allah Ta'ala dengan seluruh kunci perbendaharaan dunia. Apa maksud seluruh kunci perbendaharaan dunia, tuan-tuan? Kata Maulana Syekh Zaini Dahlan rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Taqribul Usul. Kata beliau, maksud mafatih qazainil ard, maksud mafatih ajnasil alam. Semua kunci alam ini diberi kepada beliau. Baginda Nabi SAW. Maknanya kuncinya berlian ada pada Nabi.
Berlian termasuk dalam ma'adin, termasuk dalam apa ni orang panggil apa? Batu-batu dan juga bahan galian. Jadi berlian, emas, perak, apa dia lagi? Zamrud dan sebagainya itu bahan galian, termasuk dalam satu jenis. Jenis ini ada pada tangan Nabi kuncinya. Maksud kalau Nabi buka kunci ma'adin, semua jenis ma'dan, semua jenis galian akan dapat pada Nabi, termasuk petrol. Karena petrol termasuk galian. Walaupun tak termasuk dalam ma'adin. Cuma sebahagian ulama yang takhir ni dia bincang masalah petrol ni nak buat keluar zakat ke bahagian mana. Ini kena tanya kat Ustaz Azwan lah. Ustaz Azwan ni ahli majlis fatwa ni. Dia keluaran daripada Darul Ifta Misriyah. Ada sebahagian ulama kata ni termasuk ma'adin, maka dia terkira dengan nasab nisabnya emas dan sebagainya. Itu bukan perbincangan kita lah. Itu perbincangan kontemporari lah dalam bab tersebut. Ala kulli hal, kunci Nabi ada pada situ. Nabi juga ada kunci pada jenis binatang. Maksudnya binatang-binatang kalau kuncinya diberi, Nabi buka kunci tersebut, binatang akan datang berbondong kepada Nabi SAW. Kita kalau nak dapat kijang, kena junuh masuk hutan, tu pun tembak tak kena. Nabi SAW tak perlu, tunggu saja. Akan datang kepada Nabi SAW kerana kuncinya binatang daripada Nabi. Saya bila baca balik kitab Syekh Zaini Dahlan rahimahullahu ta'ala, mufti Makkah pada ketika dahulu, baru kita faham maksud mafatih qazaidil ard. Ajib. Apa saja kunci dalam dunia ni? Apa alam yang ada dalam dunia ni? Semua pada kunci Nabi SAW. Alam bahar, alam al-bihar, maksudnya alam lautan, alamul bar, alam yang di atas daratan, alamul jauh, alam yang berada di atas langit. Alam apa lagi? Semuanya di tangan baginda Rasul SAW. Hadirin semua, tetap juga Nabi memilih dengan qanaah. Ini yang ajaibnya. Kecintaan melebihi sesuatu yang lain. Karena Nabi dalam hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melebihi apa yang ada dalam muka bumi ini. Kembali kepada cerita Nuaiman, bila mana dilihat unta tadi, sahabat-sahabat kata sembelih apa unta tu. Tak apalah, nanti kita tontong duit lah. Ataupun kita bagi tahu kepada Nabi SAW. Nabi akan bayar, nanti jangan bimbang. Dan kami tak akan bagi tahu kata hang yang sembelih. Sahabat yang tu sahabat nak cucuk dia Allah kata bila sembelih. Dia kata senang lah, yang sembelihnya aku, yang kena aku juga, dia kata. Apa bukan nak mengaku. Dia tak cakap Kedah lah, cakap Arab lah, saya terjemah. Maka dia pun, sahabat-sahabat pun pujuk-pujuk lagi, akhirnya berlaku sungguh. Beliau pergi dan kemudian sembelih unta tu. Pas sembelih unta tadi selesai, tak ada nak siap habis lagi. Tuan keluar lah. Tuan dia keluar tadi, unta dia habis lah. Menjerit tuan dia tadi, kata unta dah kena sembelih dah. Nabi SAW keluar. Sayyidina Nu'aiman lari dah. Dia dah lari dah. Sahabat-sahabat yang tadi yang suruh sembelih pun semua pakat duduk tunggu yang nak jadi apa ni. Nabi keluar, Sayyidina Abu Bakar keluar, Sayyidina Umar keluar dan sebagainya. Semua keluar habis ni. Tengok ni apa jadi. Maka sahabat-sahabat tadi yang suruh tu pakat kata, Nu'aiman sembelih. Pecah rahsia awal lagi. Nu'aiman yang sembelih. Berarti dia yang suruh. Jadi Sayyidina Nu'aiman lari, dia kata, tahu dah. Bawa ni mah kahabaknya. Memang akan bagi tahu nama dia dekat Nabi SAW. Dia lari dan sembunyi di mana tuan-tuan? Dia sembunyi dekat Sayyidina Aswad, Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu, juga termasuk salah seorang daripada ashabul Badri. Sayyidina Miqdad pada ketika tersebut sedang buat kerja. Ketika mana dia datang ke Sayyidina Miqdad, dia kata, wahai Miqdad, tolong aku. Dia kata, ada masalah besar pada hari ini. Saya kena sembunyi. Kalau kata Nabi datang kepada kamu, bagi tanya kepada kamu aku di mana, jangan bagi tahu. Dia kata, aku dekat mana. Tolong. Dia kata. Sayyidina Miqdad pun kata, macam mana nak buat? Tak apa, tolong jangan bagi tahu, dia kata. Maka dia pun disuruh sembunyi oleh Sayyidina Miqdad dalam satu tempat berhampiran dengan Sayyidina Miqdad, macam bekas tu. Dia duduk dalam bekas tu. Dia pun duduk senyap. Nabi datang. Datang pula betul kepada Sayyidina Miqdad. Dan Sayyidina Miqdad kata, kalau Nabi tanya takkan nak tipu. Gila tipu Nabi. Tipu baginda Nabi SAW. Allah. Jadi termasuk sekali dengan man kadzaba alayya. Jadi terus datang Nabi SAW kepada Sayyidina Miqdad, terus ditanya kepada Sayyidina Miqdad, kamu nampak Nu'aiman? Sayyidina Miqdad kata, macam mana nak jawab ni? Ini bijak sahabat Nabi SAW. Tak tipu. Cakap betul. Apa kata Sayyidina Miqdad radhiyallahu anhu? Saya tak tahu ya Rasulullah. Saya tak tahu dia duduk kat mana ya Rasulullah. Cakap dia tu tangan tunjuk. Maknanya saya tak tahu dia pergi ke mana ya Rasulullah, tapi duduk tunjuk lah. Maksudnya tahu dia duduk kat mana. Jadi cara otomatiknya kalau ketika mana Sayyidina Nu'aiman duduk dalam bekas tadi, dia tahu kata, Miqdad dah mengamalkan janji dia, iaitu dia tak bagi tahu, tapi bagi tahu lah. Bagi tahu kan dengan mulut pada waktu tu.
Tapi sambil-sambil isyarat tangan pada waktu tersebut. Dan Nabi pun buka bekas tadi. Dan Sayyidina Nu'aiman keluar daripada bekas tadi dalam keadaan kepalanya penuh dengan debu. Dan disapu kepalanya dengan penuh kasih sayang oleh baginda Rasulullah SAW. Dan Nabi tanya, kenapa kamu buat macam tu wahai Miqdad, wahai Nu'aiman? Kata dia, ya Rasulullah, yang bagi tahu dekat kamu aku buat tu, puak tu dah suruh. Siapa yang mula repot tu? Dia tu yang suruh sebenarnya. Repot tu yang geng tu yang suruh saya sembelih ya Rasulullah. Nabi tergelak pada waktu tersebut dan dibayar harga unta tadi kepada tuannya dan kemudian dijadikan jamuan kepada para sahabat pada ketika tersebut. Tentu Nabi tak kata kepada dia, ini apa kamu buat ni, ini bid'ah, ini haram, kata-kata. Nabi tak kata begitu. Nah, Sayyidina Nu'aiman pernah jual Sayyidina Suwaibir, sahabat Nabi SAW. Namanya Suwaibir. Sayyidina Suwaibir dijual oleh beliau. Nah, beliau pernah bekerja dengan, tak silap saya, Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam satu kerja. Kemudian dia nak minta makanan, Sayyidina Suwaibir ni tegah sikit, dia tak bagi lagi. Dia kata tak sampai masa lagi untuk dapat makanan, jangan makan lagi. Sayyidina Nu'aiman pujuk lagi, tak bagi juga. Dia kata tak apa, tunggu lagi. Jumpa satu rombongan, datang rombongan Arab, kemudian dia kata, kamu nak tak beli hamba? Hamba ni gagah, bagus, dia kata. Rajin buat kerja, semua rajin, dia kata. Berapa nak jual? Harga dia lebih kurang dalam 10 ekor unta. Harga hamba tersebut. Mahal lah. 10 ekor unta. Dia kata, okey. Cuma satu masalah hamba ni. Dia tak mengaku dia hamba. Itu je. Itu masalah paling utama yang dia akan buat nanti. Kalau kamu nak ambil dia nanti, dia akan tak mengaku kata dia hamba. Dia kata tak apa. Dia orang pun begitu. Dia datang tu. Yang tengah buat kerja tu. Dia tu lah hamba tu. Lepas tu Sayyidina Suwaibir radhiyallahu an, sahabat Nabi SAW. Terus kelompok yang dah beli ni pergi dekat Sayyidina Suwaibir, kata jom ikut kami. Dia tak nak pergi mana? Dan kami dah beli kamu dah, kamu hamba. Aku bukan hamba, dia kata. Betul lah tuan kamu sebut. Kan kamu tak mengaku. Itu kan masalah paling utama sekali. Dia tak mengaku dia hamba. Akhirnya dipaksa-paksa, akhirnya diikat Sayyidina Suwaibir oleh kelompok ni. Sampai Sayyidina Abu Hurairah datang. Yang ditanya ni, kenapa ni, apa berlaku ni? Maka dia beritahu, kata sebenarnya Suwaibir telah dijual, dia kata. Suwaibir kata, ni Nu'aiman dah jual aku dah, dia kata. Dan cerita ini menjadi bahan ketawa para sahabat selama setahun. Kalau nak cerita lawak ya, cerita tu. Suwaibir kena jual dengan Nu'aiman radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai berita ni kepada Nabi, Nabi gelap. Nabi tak kata ini haram, tipu apa semua, dia tak. Sebab ada orang yang jiwa dia begitu. Dia suka melawak dan melawak dia kasar. Buat macam mana? Ada lagi cerita kasar dia, tapi tak cukup lah sekat tu lah. Saya tak cerita pula pasal Sayyidina Abu Bakar. Cuma nak beritahunya, Sayyidina Nu'aiman ni satu masalah dia. Yang dia tak boleh tinggal Arab. Zuhri datang kepada Nabi SAW, dia mengaku kepada Nabi, ya Rasulullah, saya minum lagi ya Rasulullah. Maka Nabi SAW jatuhkan hukuman disebab beliau. Setelah lama kemudian datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, saya buat lagi ya Rasulullah, saya tak tertahan lagi dengan Arab, minum lagi ya Rasulullah. Cambuk lagi. Kali yang ketiga datang. Kali ketiga datang, Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, izinkan saya pancung munafik ni ya Rasulullah. Ini Ashabul Badri. Apa kata Rasulullah SAW? Tinggalkan dia wahai Umar. Ini orang yang mencintai Allah dan Rasulnya SAW. Tuan-tuan cuba bayangkan. Dia minum arak, tetapi tidak terlepas dalam hatinya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini diakui oleh Nabi SAW. Makna di sini tuan-tuan, tidak talazum, tidak mesti bersama maksiat dengan tidak cinta. Kadang kita silap faham. Ada orang dia memandang, kata orang ni buat maksiat maknanya tak cinta dengan Rasulullah. Ini buat maksiat ni kerana tak cinta dengan Allah Rasul. Tak semestinya. Dia buat maksiat itu adalah kerana nafsu dia. Tapi hatinya penuh dengan cinta. Dia tetap juga nak kepada kerinduan kepada Nabi SAW. Tetap ada dalam hatinya begitu. Saya pergi ke penjara Pokok Senang, tuan-tuan. Waktu maulid Nabi SAW, saya dijemput oleh pihak penjara untuk, bukan masuk penjara. Saya masuk ceramah lah, bukan masuk duduk dalam tu dengan geng-geng tu. Saya masuk pergi ceramah. Waktu pergi ceramah di penjara Pokok Senang tu, kebetulan waktu tu dia buat sambutan Maulidur Rasul. Saya pula kena jadi juri pula tengok mereka perarakan. Saya pegang bahagian selawat. Jadi tengok mereka selawat. Selawat mereka kuat pada hak kita lagi. Kalau kita buat perarakan rasanya semua malu-malu nak selawat. Mereka tak ada malu dah. Selawat sungguh-sungguh. Macam nak keluar penjara orang. Padahal selawat masuk penjara juga lah, duduk dalam tu. Selawat betul-betul yang macam ni. Allah kata hebat buat-buat ni. Tatu, badan taf. Samsing semua ni, muka. Ada bukan ramai pun lah jenis tu. Tapi ada yang daripada samsing, ada yang bunuh orang, ada yang dadah dan sebagainya itulah. Jadi pada selawat semua duduk dalam majlis. Saya pun bercakap. Saya tanya kepada mereka semua.
Saya bagi tahu, dia tahu dah tuan-tuan. Orang masuk dalam penjara. Ramai orang bila bagi nasihat kat kita, kata ada satu penjara saya pergi ni, dia bagi tahu, kata ustaz nanti kalau masuk penjara tu, masuk dalam tu, macam ramah tu, hantam sikit ustaz. Bubuh sikit. Amboi. Kita dah kita mau masuk. Dia suruh pergi buh tu weh. Buh lepas tu keluar ni buh kita mampu kita. Nah, tak apa. Dia bagi syarat pula kat kita. Saya kata tak apalah, insya-Allah khair. Saya sampai itu saya ikut suka saya. Saya nak cerita benda apa. Saya tanya satu benda dekat depa semua. Saya bagi tahu kat depa, abang nak buat apa buanglah. Abang, kakak, ada perempuan pun ada. Keluar nanti daripada penjara ni, kalau keluar nanti abang nak buat apa pun buatlah. Tak ada masalah. Buat kalau nak buat. Nah, saya tak sebutlah buat apa. Saya tak abang nak isap dadah balik ke isaplah dadah. Taklah gitu. Saya kata abang nak buat apa pun buat apa tu kan umum. Apa-apalah. Abang nak buat apa buat. Tapi satu saya nak minta. Apa pun yang kita buat, kalau boleh tengok balik. Ni Nabi suka ke tidak? Kalau kita nak buat tu. Baik saya tanya balik, saya kata kat mereka semua. Semua yang ada dalam ni saya tanya, ada tak yang nak jumpa dengan Nabi kalau dapat keluar? Semua angkat tangan tuan. Semua angkat tangan. Maksudnya yang dalam hati ni memang ahli maksiat. Ada yang masuk penjara mungkin kena tipu dan sebagainya. Ada yang masuk penjara tadi memang dia sendiri buat kesalahan tadi. Tapi apa yang dia petunjuk tuan-tuan? Tak, semua nak jumpa dengan Rasulullah. Maksud ada dalam hati mereka, tak ada seorang pun yang tak angkat tangan. Semua nak jumpa dengan Nabi SAW. Saya kata apa makna di sini? Makna dalam hati kita ni ada cinta dengan Nabi SAW. Kalau kita tak mau jumpa dengan Nabi. Semua yang nak dengan Nabi SAW, makna dia cinta dengan Rasulullah. Ada cinta tu saja tuan-tuan, itu dah confirm akan masuk dengan Nabi SAW dalam syurga Allah Ta'ala. Confirm. Tu macam mana kita nak kata orang ni ahli neraka? Macam mana kita boleh nak laknat orang ikut suka kita? Kalaupun kita tak tahu orang ni dalam hati dia ada cinta dengan Nabi, dan mungkin dia lebih dicintai Nabi daripada kita, yang melaknat dia pada ketika tersebut. Lepas tu jaga lidah kita. Jaga lidah kita ikut apa yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Sebarkan kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad, kerana ini semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang diinginkan oleh Rasulullah. Rasulullah nak kita ini kasih dengan umatnya. Karena Nabi sanggup buat apa saja untuk umat Nabi Muhammad. Tiba-tiba kita dengan senang mengeluarkan umat Nabi Muhammad daripada agama Allah Ta'ala yang telah mereka itu berpegang dengan agama Allah Ta'ala ini. Kerana apa? Kerana ada hubungan kaitnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita senang meleraikan ikatan mereka dengan baginda Rasul dengan hanya ucapan kita pada ketika tersebut. Itu jaga-jaga tuan-tuan. Nah, saya pesan kepada diri saya sendiri agar kita tidak cepat untuk mengatakan orang ini bukan daripada Islam, mengatakan orang ini keluar daripada agama Allah Ta'ala hanya kerana perbezaan dan sebagainya. Kerana itu kena jaga lidah kita dengan baik pada ketika tersebut. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau dilihat balik, maknanya tidak talazum di antara maksiat dengan cinta. Tidak talazum. Nah, maksudnya tidak ada talazum, maksudnya kalau kata orang ni melakukan maksiat bermakna tidak cinta. Kalau cinta bermakna dia tidak buat maksiat. Tidak mesti begitu. Karena kemungkinan orang ni buat maksiat tetapi dalam hatinya penuh dengan cinta. Seperti yang berlaku pada Sayyidina Nu'aiman, dan ini adalah pelajaran terbaik, kaedah yang besar yang Nabi tunjuk kepada kita bahawa tidak semestinya orang yang melakukan maksiat di dalam hatinya ada kebencian kepada agama Allah Ta'ala. Tidak semestinya. Yang ini kita kena faham dulu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat apa yang ditunjukkan oleh pemukanya sahabat yang paling agung iaitu Sayyidina Abu Bakar, maka kita akan jadi kagum. Macam mana dia boleh fikir macam tu? Macam mana dia boleh khidmat begitu sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang kita sendiri tidak akan mampu kalau kita berada di tempat itu pada ketika itu untuk melakukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada Nabi pada ketika sekarang, kalau dilihat apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, kemungkinan ada sebahagian orang yang akan kata ini lebih-lebih ni. Ini terlalu ghulu dengan Nabi SAW. Akan keluar ayat tu. Padahal yang ditunjukkan oleh baginda Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ini adalah kecintaan yang tidak ada bandingannya. Tonton tengok ketika mana hijrah. Ketika mana Nabi SAW dalam keadaan dahaga yang sangat pada ketika tersebut. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan sendiri apa yang berlaku ketika itu. Kata beliau, maka aku pada ketika tersebut datang dengan satu bekas air yang dibuat daripada kulit. Yang aku bertemu dengan seorang budak dalam perjalanan tersebut. Yang budak tadi aku kenal tuannya. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, boleh tak kamu berikan sedikit susu kambing kamu dengan hutang? Mana nanti kalau kata saya ada peluang nanti bagi tahu kepada tuan kamu, saya akan bayar balik ketika mana sampai waktu ni. Maka budak ini pun setuju. Tak boleh. Maka diperah susu kambing tadi, diletakkan dalam bekas kulit, dibawa kepada Nabi SAW. Dan waktu tu Nabi sedang tidur. Sayyidina Abu Bakar tidak gerak Nabi SAW. Maka dibuat susu tarik.
Dia tarik, nak bagi sejuk. Sampailah tengok Nabi sedar pada waktu ketika tersebut. Ketika Nabi sedar, maka Sayyidina Abu Bakar terus beri susu tadi kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, apa kata Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan? Dengar perkataan ini. Kata beliau, "Fashariban Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta irtawaitu." Nabi SAW minum air tersebut sampai saya hilang dahaga. Kok mana? Nabi minum, saya hilang dahaga. Ini bukan mujamalah, tuan-tuan. Ini bukan mujamalah macam kita sebut. Kalau tengok ustaz duk makan, kata saya tengok ustaz makan pun kenyang. Bohong. Pada dia berlapak juga waktu tu. Tapi dia sebut je lah. Ya. Ustaz duk ajak makan, jom makan sekali. Tak apa ustaz. Ustaz makan pun saya kenyang lah. Bohong. Nah, itu bukan ni, itu orang panggil mujamalah. Mujamalah Arab Mesir. Tapi kalau kata tengok dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar ini adalah kebenaran. Seolah-olah yang masuk ke dalam mulutnya Rasulullah itu masuk dalam perutnya. Karena perutnya sama dengan Nabi SAW. Fashariban Nabi SAW haqiqatan, ini zahiran. Zahirnya Nabi minum, hakikahnya aku juga minum pada ketika tersebut. Hatta tawaitu, sampai aku hilang dahaga pada ketika tersebut. Ini ajaib, tuan-tuan. Ini tidak akan berlaku melainkan orang yang jiwanya satu dengan Rasulullah. Nabi minum, saya kenyang. Nabi makan, saya kenyang. Nabi minum, saya hilang dahaga. Ajaib. Ini tidak akan berlaku. Dan ini bukan suatu yang penipuan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena ini berlaku bukan sekali. Banyak kali dilakukan sedemikian. Dan apa yang dilakukan oleh beliau tadi menunjukkan kecintaannya yang besar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ini peristiwa pada bulan Muharram. Yang bukan peristiwa pada bulan Muharram, peristiwa pada bulan Rabiul Awal. Cuma peristiwa ini mengingatkan kita dengan permulaannya Muharram ini. Jadi permulaan Muharram ini sebenarnya adalah permulaan kepada kecintaan. Permulaan bagaimana sahabat ini mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena ta'alluq hati mereka, ikatan mereka dengan Rasulullah itu tidak ada bandingannya. Itu tuan-tuan nak tengok kita ni bagaimana kedudukan kita. Lihat bagaimana kita dengan Nabi SAW. Sayyidina Mus'ab bin Umair ditinggikan oleh Allah kerana baginda beliau meninggikan baginda Rasul. Beliau sampai ke Madinah lebih awal daripada Nabi SAW. Diajarkan kepada masyarakat Madinah dengan agama Allah Ta'ala. Diperkenalkan Nabi kita Muhammad kepada seluruh masyarakat Madinah. Sehingga seluruh masyarakat Madinah tertunggu-tunggu Nabi kita Muhammad SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau orang ni datang dulu, dia nak perkenalkan diri dia kepada umat pada waktu tersebut. Nah, boleh saja dia nak buat macam tu. Dia pergi kata, ni saya Mus'ab, saya ini datang daripada Makkah, saya diutus oleh Rasulullah. Kemudian nak cerita pasal diri dia. Nah, bukan memperkenalkan Nabi, memperkenalkan diri. Disebabkan dia tidak perkenalkan diri dia, maka Allah memperkenalkan dia kepada umat. Sampai sekarang kita masih ingat dengan Sayyidina Mus'ab bin Umair. Tidak ada orang yang lupa. Mungkin ada sahabat yang tak disebut namanya. Sahabat Nabi ada lebih kurang 124,000 orang. Yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Usdul Ghabah. Hanya berapa orang ada dalam kitab kitab Al-Isabah. Nah, Al-Isabah, dalam Isabah hanya lebih kurang dalam 60 ke 90 ribu orang sahabat saja. Masih ada baki lebih kurang dalam berapa puluh lagi, 30 40 ribu orang lagi sahabat Nabi yang tidak disebutkan nama mereka. Sayyidina Mus'ab bin Umair, sahabat yang masyhur, yang terkenal. Kenapa terkenal? Adakah kerana beliau meninggalkan dunia? Adakah kerana beliau asalnya orang kaya kemudian hidup dalam keadaan papa kedana? Waktu ketika wafat ketika Uhud, nak tutup kepala tak boleh, kakinya terjelas nampak. Nak tutup pula kepala pula nampak kerana kain tak cukup. Akhirnya ditutup kepalanya dengan kain, kaki ditutup dengan daun sidir, daun bidara. Adakah kerana itu, tuan-tuan? Tidak. Dikenal beliau adalah kerana khidmatnya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengangkat beliau kerana khidmatnya dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau tuan-tuan lihat apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, beliau adalah ahli khidmat yang sangat agung, yang sangat mulia, yang tidak mengira dengan diri di pribadi dia sendiri pada ketika Nabi SAW berada dalam Gua Hira. Apa yang beliau lakukan? Pertama, beliau masuk dulu dalam gua. Ditengok dulu lubang-lubang yang ada. Kerana Nabi masuk waktu malam, kata Imam Hasanul Basri radhiyallahu anhu, Nabi masuk malam. Maka tak nampak dalam tu ada apa-apa yang ada dalam gua tersebut, maka beliau masuk dulu. Ini yang para ulama mengatakan bahawa adab ketika mana kita bergerak dengan para guru kita di waktu malam, bergerak di depan guru kita, guru di belakang. Ini disebut oleh Imam Badruddin Ibnu Jama'ah radhiyallahu anhu. Diambil daripada mana? Daripada perbuatan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika malam beliau di depan, Sayyidina Rasul di belakang. Pada waktu siang,
Waktu siang tengok bayang guru kita di belah mana. Kalau bayang guru kita belah kiri, duduk belah kanan. Kalau bayang guru kita belah kanan, ni kiri. Kanan, kita duduk belah kiri. Jadi begitu. Kenapa? Karena tidak mau nanti kita terpijak bayangnya guru kita. Nah, sekarang tak ada lagi benda-benda itu. Kepala tok guru pun dia berpijak. Nah, atas meja tok guru pun dia naik kalau boleh. Panggil mak ayah pula marah dengan tok guru lagi. Kalau kata tok guru ada buat benda yang menyebabkan dia nak marah kat tok guru. Jadi ini perkara yang ditinggalkan oleh masyarakat zaman sekarang dan moga-moga kita tidak termasuk di kalangan mereka. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar masuk waktu malam dengan Sayyidina Rasul dan dia tengok dulu, baginda Sayyidina Abu Bakar melihat dulu ada lubang yang ada ular, ada kala jengking dan sebagainya, ataupun ada binatang sabuk dalam tu ataupun binatang buas, kokok ada serigala dalam tu dan sebagainya. Maka dia lihat dulu terlebih dahulu, barulah diajaknya Rasulullah masuk. Dan apa yang kita sedia maklum, ada satu lubang yang rupanya Sayyidina Abu Bakar tidak sempat untuk tutup lubang tadi dengan bajunya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, beliau mengerak kainnya. Sayyidina Abu Bakar ni, kain yang dia pakai, dikerak kain tersebut untuk tutup setiap lubang. Kerak kain lagi, tutup setiap lubang. InsyaAllah. Nah, jadi bila ditanya oleh Sayyidina Rasul SAW, Nabi kata, "Aqata'ta thiyabaka ya Abu Bakr?" Kamu potong pakaian kamu wahai Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, "Akhafu min syai'in yu'zika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya bimbang dengan perkara yang akan menyakitkan kamu ya Rasulullah. Dipotong bajunya. Diletakkan pada lubang-lubang tersebut, tapi satu lubang tak sempat letak. Maka diletakkan kakinya dan situlah rupanya ada ular. Dan riwayat kata ada kala jengking yang mematuk dan menyengat beliau sehingga menangis beliau dan menitis air matanya ke atas pipi baginda Nabi dan didoakan oleh Nabi SAW. Diludah di kakinya beliau dan lega pada ketika tersebut juga, kata para muarikhin. Hadirin semua, ini kecintaan beliau. Berlaku lagi dalam gua yang sama. Ketika mana musyrikin datang betul-betul depan gua. Dan waktu tu kalaulah Umayyah bin Khalaf tunduk sikit, dia akan nampak Rasulullah. Karena gua Hira tidak tinggi. Kalau tunduk sikit nampak dah. Gua Hira berada gua Sur. Dan kalau tunduk nampak. Dan waktu tu Sayyidina Abu Bakar bimbang. Sayyidina Abu Bakar bimbang sungguh-sungguh. Dan ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahzan innallaha ma'ana." Nah, jangan bimbang, Allah Taala bersama dengan kita. Dan waktu ini Sayyidina Abu Bakar kata, "Ya Rasulullah, idza qutiltu ana fa ana rajulun wahid." Kalau saya dibunuh malam ini, pada hari ini ya Rasulullah, saya seorang saja ya Rasulullah. Idza qutiltu ana fa ana rajulun wahid. Saya seorang saja yang mati ya Rasulullah. Wa idza qutilta anta fa anta ummah. Kalau kamu mati malam ini ya Rasulullah, mati umat ini. Umat tak akan ada lagi ya Rasulullah. Kalau saya mati, saya seorang. Kalau kamu wafat, umat ini tidak ada ya Rasulullah. Ini gambaran cintanya beliau, fikirnya beliau terhadap umat Nabi Muhammad. Semuanya umat, tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar tidak, Allah Ta'ala tak angkat beliau. Macam Allah Ta'ala tak tinggikan kedudukan beliau? Kerana kecintaannya yang agung, luar biasa sungguh beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita akan takjub. Tapi nak takjub macam mana? Kerana ni al-hub. Hub ini melebihi segala-galanya. Nah. Dan waktu masuk Islam, Abu Quhafah tua, mata dia tak nampak dah, tuan-tuan. Beliau buta di pimpin. Sebab sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, "Ya Abu Bakr." Ini waktu ketika Fathu Mekah, buka dah kota Mekah, siap. Nabi dah duduk berehat pada ketika tersebut. Sayyidina Abu Bakar bawa ayah dia. Ayah buta, tua. Abu Quhafah datang bawa kepada Nabi SAW, duduk depan Nabi SAW. Kata Sayyidina Rasul, "Ya Abu Bakr, halla tarakta syekh fi baitih." Wahai Abu Bakar, bukan lebih baikkah kalau kamu tinggal ayah kamu ni yang dah tua ini di rumahnya? Nah, sehingga kami yang datang bertemu dengannya. Kata Nabi SAW, "Fadhahabna nahnu ilaih." Kami pergi kepada beliau. Maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Quhafah masuk Islam. Salam cium tangan dengan Rasulullah, masuk Islam dia. Katakan Sayyidina Abu Bakar kata, "Ya Rasulullah, sekali-kali kamu tidak akan datang kepada kamu. Kamu tak akan, dia yang kena datang kepada kamu." Maksudnya dia tahu hierarki mana satu yang patut ditinggikan pada ketika ini. Ini Nabi SAW. Maka ketika mana bersalaman dengan Nabi SAW, salam cium tangan dengan Rasulullah, masuk Islam Sayyidina Abu Quhafah.
Fabaka Sayyiduna Abu Bakr radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Abu Bakar menangis pada ketika itu. Faqalu lahu, maka sahabat kata kepada Sayyidina Abu Bakar, hadha yaumu farhah. Wahai Abu Bakar, ini hari kegembiraan. Fa abuka aslam wa naja minan nar. Faman alladhi yubkik? Wahai Abu Bakar, ini hari kegembiraan. Buka kota Mekah, ayah kamu masuk Islam. Apa lagi yang menyedihkan kamu, wahai Abu Bakar? Maka apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kita nak kata apa tentang waktu itu? Kuntu ahabbu la inni alladhi baya'a an-nabi al-an walakin Abu Talib kata sukai ayah aku yang masuk Islam, tapi paling aku sukai, aku bayangkan waktu Talib Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena masuk Islamnya Abu Talib disukai oleh Nabi dibanding aku masuk Islam. Karena Abu Talib kekasih Nabi tak masuk Islam. Maka kata beliau, aku lebih menyukai apa yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ditangisi oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan boleh bayang, ini orang yang otaknya Nabi saja. Otaknya Nabi, yang Nabi suka, aku suka. Yang Nabi tak suka, aku tak suka. Minta maaf, tuan-tuan. هذا النوع من الحب. آمين آمين. Allah هذا الحب. Ya Allah, kurniakan kami kecintaan seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Yang tidak ada bandingannya. Kecintaan yang kalau kita nak tulis kembali perkara-perkara tersebut tak akan mampu ditulis, melainkan dengan ditulis dengan pena emas. Segala kisah kehidupan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Kerana Allah Taala tinggikan mereka. Dan ditinggikan mereka kerana kecintaan mereka yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadirin yang dirahmati Allah Taala sekalian. Letakkan dalam hati kita kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doakan kepada Allah Taala, moga-moga Allah Taala kurniakan kita cinta seperti mana para sahabat mencintai Rasulullah. Tidak ada belah bagi. Dan orang yang mencintai Rasulullah mustahil mereka akan melakukan sesuatu yang bercanggah dengan agama Allah Taala. Karena mereka yang mencintai Rasulullah SAW, mustahil mereka akan mengkhianati agama Allah Taala. Mustahil mereka suka ketika mana agama ini dipermainkan oleh orang-orang yang bukan ahlinya dan bukan yang sepatutnya. Sudah tentu mereka tidak akan suka dengan perkara tersebut. Karena apa? Karena mereka mencintai Rasulullah SAW. Karena Nabi tidak menyukai perkara tersebut. Untuk hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini namuzaj, contoh kepada apa yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Khususnya Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah ada kekasih yang aku boleh ambil, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tetapi ukhuwah Islamiyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhubungan Islam, saudaraan dalam Islam itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu hatinya dibahagikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali tidak akan mampu dibahagikan. Walaupun kecintaan dan juga kerinduan Nabi SAW yang sepenuhnya adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadirin yang dirahmati Allah. Apa yang saya sebutkan beberapa kisah tentang Sayyidina Abu Bakar tadi, moga dijadikan panduan kepada kita semua. Moga dijadikan kepada kita semua ni namuzaj ataupun contoh untuk kita mengikuti jalan mereka. Dan apa yang kita patut doa, ya Allah, rezekikan kami kecintaan orang-orang yang mencintai Nabi. Karena kemungkinan kita nak cinta kepada Nabi tapi mungkin tak sampai. Seperti mana dicintai oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Sayyidina Anas bin Malik makan buah labu karena melihat Nabi makan buah labu. Hanya karena melihat Nabi makan labu, maka beliau menyukai labu pada ketika itu juga. Dan kata beliau, saya sebelum ini tidak suka dengan labu, tapi setelah dilihat Nabi makan labu, maka saya tidak lagi meninggalkan labu. Kalau ada makanan dalam itu ada labu, maka saya akan mendahulukan labu seperti mana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu melakukan apa sahaja yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pakai kasut yang tidak berbulu, maka beliau memakai kasut tidak berbulu. Bila ditanya kenapa buat macam ni kasut, maka katanya kerana Nabi pakai kasut begini. Dibuat pedang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanya kenapa buat pedang bentuk macam ni, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat pedang bentuk macam ni.
Ketika ditanya, kenapa kamu turun ketika naik kuda di satu tempat ini sedangkan orang lain tak turun pun? Kata beliau, karena beliau melihat Nabi SAW turun di tempat tersebut, maka aku turun juga di tempat tadi. Walaupun kemungkinan waktu ketika itu Nabi bersembang dengan orang dan sebagainya ataupun ada urusan, tapi disebabkan karena Nabi pernah buat di situ begitu, maka saya pun buat begitu di situ. Dan setiap kali beliau ke Makkah akan tinggal di satu tempat, di satu buah pokok, yang beliau akan berteduh di buah pokok tersebut. Dalam Muwatta' Al-Imam Malik disebutkan kisah ini. Akan ditanya oleh orang ramai, kenapa Sayyidina Abdullah bin Umar selalu singgah di bawah pokok tersebut? Kata beliau, di bawah pokok ini pernah disinggahi oleh baginda Rasul dan 300 orang Nabi pernah singgah di bawah pokok ini, kata beliau. Maka saya singgah karena mereka menyinggahi pokok ini. Dan ini bukan syirik, ini bukan suatu benda yang bid'ah, dalalah seperti yang disebutkan oleh sebahagian orang. Ini adalah hub, ini cinta, ini adalah ittiba', mutaba'ah. Kenapa mutaba'ah? Apa makna mutaba'ah? Mutaba'ah maksudnya fi'lul dzalika syai' fi'lu syai', fi'lu syai' atau al-ityan bi syai'in li ajli fi'li dzalika syai'. Jadi apa ni? Minta maaf. Al-ityan bi fi'li al-ghair li ajli fi'li dzalika al-ghair. Itu maknanya. Itu maksud mutaba'ah. Kalau dalam Quran Allah Ta'ala kata, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu cintakan Allah, ikuti aku, kata Nabi. Apa maksud ittiba' dalam hadis tersebut, dalam ayat Quran tadi? Ittiba' kata para al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, makna ittiba' adalah al-ityan bi fi'lil ghair li ajli fi'li zalikal ghair. Apa maksud dia? Kita mendatangkan dengan perbuatan seseorang kerana orang tadi buat perbuatan tersebut. Al-ityan bi fi'lil ghair li ajli fi'li zalikal ghair. Itu maksud al-mutaba'ah. Mana di sini ada orang, saya pakai tasbih di tengkok, tuan. Saya pakai tasbih apa ni dulu, ni tasbih saya dalam beg ni, besar tasbih tu. Ada seorang komen dalam Facebook saya, dia kata, ni apa pakai macam Sami Buddha, dia kata. Tasbih kat tengkok ni apa macam Sami Buddha. Dia, kita kalau tak tahu, kita jangan komplain, kita tanya, patutnya begitu. Ni dah orang zaman lah, dia tak ada arah malu ni. Dia kata tu Ustaz pakai tasbih dekat gelang, dekat tangan. Lepas tasbih, lepas zikir, nak angkat tangan doa, balut kat tangan. Jemaah mai. Apa ni Ustaz? Nah, tak elok lah pakai dekat gelang tu. Pakai dekat tangan ni, kata, pegang kat tangan lah, bola poket lah. Oi, kau lah nak tanya. Dia tak tanya. Dia kata dulu. Padahal tak tahu. Oh, ni ajaib ni. Nah, patutnya kita tak tahu. Tanyalah dulu. Kenapa Ustaz buat macam ni, Ustaz? Kenapa Ustaz pakai kat ni? Ni tak sama macam gelang tau, Ustaz. Tanya itu. Barulah Ustaz tu akan terang. Ni tidak. Ustaz tadi buat macam ni. Bola poket lah. Oi, ini kan maksudnya dia bagi arahan terus pada ketika sebut. Macam mana orang nak terima? Dan saya pakai dekat tengkok. Kan pakai kat tangannya, pakai kat tengkok terus. Bawa kat tengkok tu. Allah, dia komen tu. Kata apa pakai kat tengkok ni? Macam Sami Buddha. Ini mengikuti Sami Buddha. Dia panggil pada maksudnya kalau terjemah bahasa Arab, maksudnya ittiba' dengan Sami Buddha. Baik, ittiba' mana dia apa dia, tuan-tuan? Ittiba' pun dia tak faham. Ittiba' maknanya ittian bi fi'lil ghair, mendatangi perbuatan ataupun melakukan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang li ajli fi'li dzalikal ghair. Kerana orang tu buat. Baik, saya pakai tasbih di tengkok kerana Sami Buddha pakai. Atau saya pakai tasbih di tengkok ini kerana tasbih ini tempat yang mulia pada ketika tersebut, nak diletak di bawah tak sesuai. Maka tempat mana yang mulia pada waktu tu? Tak dalam poket bawah juga. Maka dijadikan tengkok. Allah Ta'ala jadikan tengkok ni untuk apa? Untuk tak tasbih. Awak dapat buka pelik. Tak pernah tengok, tak pernah dengar. Jangan terkejut. Terkejut tak apa mula-mula tu. Oi, pelik ni. Nah, ni tak tasbih macam ni. Ni tasbih dia. Memang besar pun. Tu dia. Tasbih ni try lah tegak kan. Try tegak ni, ribah kan ni. Ni, saya pakai macam ni. Buat kat tengkok ni. Allah. Sami Buddha lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekarang, cukup tu. Okay. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu pernah melangkah tasbih beliau. Dia langkah tasbih dan dia beristighfar kepada Allah Ta'ala berapa tahun. Karena dibimbangi tidak diampunkan dosa dia. Karena ini alat untuk kita sampai kepada Allah Ta'ala. Dan kemudian alat tadi diinjak begitu saja. Ini ajaib. Ahlullah tidak begitu. Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, mereka tidak akan menghina
Sesuatu alat yang menyebabkan alat tadi akan membawa mereka kepada Allah Ta'ala. Tak ada sekat ni orang pegang tasbih, dia ingat duit. Ada orang pegang ni RM1, RM2, RM3, ada? Tak ada. Kalau kita pegang tasbih duduk kat pasar, contoh kita duduk kat pasar, kita duduk pegang tasbih ni, kawan kita akan main kata apa kat kita? Oh, kemah tu. Nah, tak pernah duduk tengok pegang tasbih. Hari ni pegang tasbih kata ni. Sebab apa dia kata itu, tuan-tuan? Kerana kita ingat duit? Kerana kita ingat wanita? Tak. Kerana kita ingat Allah. Orang tahu bila pegang ni, ini ahli zikir. Oh, nak zikir pun jangan tunjuk ke orang, kata dia. Sebab apa dia kata gitu? Sebab dia tahu ini alat bila tengok je terus ingat zikir. Ada orang tengok tasbih bila duduk dalam poket ataupun duduk dalam poket dia belum keluar aja, terus dia teringat milah pada waktu tu. Ada. Buka-buka tasbih, oh, Jamilah. Ada dia minat dekat Jamilah. Keluar nama awak dia nama Jamilah. Dia teringat Jamilah terus. Kalau mungkin Jamilah yang bagi hadiah tasbih tu kat dia, mungkinlah. Tapi kalau kata dia pegang, biasanya dia akan ingat bahawa tu. Walaupun Jamilah bagi hadiah dekat dia tasbih tersebut, dia tak akan sebut Jamilah, Jamilah, Jamilah. Jamilah 3, Jamilah 4, Jamilah. Ada? Tak ada. Dia akan sebut Allah, Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, selawat kepada Nabi. Betul tidak? Siapa pun yang bagi hadiah, tetap dia akan ingat kepada siapa? Waktu ketika tasbih. Ingat Allah Ta'ala. Maka ini alat yang mengingatkan dia kepada Allah. Maka kata Imam Abdul Wahab Syarani, mana mungkin alat sebegitu diletakkan di tempat yang bawah, melainkan diletakkan di tengkuk. Dan ini dilakukan oleh para salaf yang terdahulu. Ulama berapa ramai yang meletakkan tasbih di tengkuk. Tapi disebabkan orang zaman sekarang yang otak dia penuh dengan bid'ah saja, semua benda bid'ah, dia tak tahu semua dia kata bid'ah. Akhirnya dia tengok yang ulama buat benda kata bid'ah pada waktu itu. Al-Imam Abdul Wahab Syarani, alim haqiqah dengan syariah, melakukan perkara yang sama. Al-Imam Ad-Dairabi radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Dairabi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia ada tasbih yang kerana keraknya beliau bertasbih. Kalau dia terlupa wirid dia pada hari tersebut, tasbih dia akan bergerak sendiri pada waktu itu. Bagi zakat. Untuk ingatkan dia, jadi macam lam. Lam kata dia tak tasbih lagi hari itu. Maka dia akan pegang terus tasbih, akan tasbih. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, naam. Imam Junaid, ketika mana beliau bertasbih, duk tengok orang duk tengok dia pegang tasbih. Maka anak murid dia datang kata, "Misluka ta'khudh sibah." Orang macam kamu masih pegang tasbih, wahai imam. Kamu orang yang besar, alim, kabir, wali Allah Ta'ala, masih pegang tasbih. Dia kata, alat yang kami gunakan kepada permulaan jalan kami kepada Allah tak akan kami tinggalkan ketika kami sampai kepada penghujungnya. Maksud kami dah sampai peringkat yang tinggi, kami tak akan tinggal dengan alat yang membawa kami kepada Allah. Pada permulaan kami, kehidupan kami sebagai murid dalam ilmu tasawuf. Tak sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi tak akan ditinggalkan. Ini alat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi orang zaman lah dia cepat ingkar. Dia bukan nak tahu, tapi dia cepat nak ingkar dulu. Apakah baiknya kalau tanya dulu? Khususnya ketika dilakukan oleh para guru, para asatizah, para ulama. Sebab tu sikap untuk kita ini berbaik sangka dengan para ulama terlebih dahulu. Ketika mereka mengeluarkan apa sahaja kenyataan, itu lebih baik daripada kita cepat untuk menyalahkan mereka pada ketika tersebut. Tengok mufti keluarkan kenyataan, terus, oh tak kena ni. Tak, sabar dulu, tahan sat. Kerana dia mufti yang pertama. Saya bukan mufti. Yang kedua, dia keluar dengan ilmu dia. Saya tidak ada ilmu. Tak, pegang dulu. Kemudian yang ketiga, dia keluar mungkin dengan perbincangan. Saya tak ikut perbincangan tersebut. Kan kalau kata kita pegang dengan sikap tadi, maka kita tidak akan cepat untuk menyalahkan orang pada ketika tersebut. Tamam? Jadi kerana itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, yang patut untuk kita letakkan pada permulaan hijrah kita ini adalah kita meletakkan baik sangka kita kepada umat Nabi Muhammad. Yang kedua, untuk kita meletakkan kecintaan yang sepenuhnya kepada apa yang dibawa oleh baginda Rasul SAW dan ittiba' dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yang saya sebutkan tadi apa dia? Al-ittiba' maksudnya apa dia? Al-ityan bi fi'lil ghair li ajli fi'li dzalikal ghair. Saya bagi contoh yang lain. Baik. Tadi saya bagi contoh tadi kata Sami Budak. Baik, saya buat tadi ni bubuh di tengkok kerana saya ikut Sami Budak. Ataupun saya buat tadi kerana saya mengikuti para ulama yang terdahulu yang telah meletakkan tasbih di tengkok dia. Baik. Disebabkan kerana saya buat bukan kerana ikut Sami Buddha, maka saya tidak dikira itibak dengan Sami Buddha. Saya dikira itibak dengan para ulama yang terdahulu. Baik, sekarang tuan-tuan, contoh yang lain. Perkataan la ilaha illallah. Ini bukan kita saja yang sebut. Yahudi dulu pun sebut la ilaha illallah. Tidak? Nasara dulu pun sebut la ilaha illallah. Jadi bila saya sebut la ilaha illallah, adakah disebabkan kerana Yahudi pernah sebut la ilaha illallah?
maka saya sebut la ilaha illallah bermakna saya mengikuti Yahudi? Macam mana? Karena kalau kamu faham al-ittiba' mengikuti tadi dengan makna ikut sahaja, maknanya al-ittiyan bi fi'lil ghair. Terlupa belakang. Li ajli fi'li zalikal ghair. Saya buat bukan kerana dia buat. Saya sebut la ilaha illallah bukan kerana Yahudi sebut. Walaupun dia pernah sebut, tapi saya sebut la ilaha illallah adalah kerana Nabi pernah sebut. Jadi bila Nabi sebut, ini amalannya para awliya, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, yang Nabi mengatakan bahawa zikir yang terbaik yang pernah disebutkan oleh kami dan para nabi yang terdahulu, kata Rasulullah, adalah la ilaha illallah. Maka saya buat tadi bukan kerana disebut oleh Yahudi. Saya buat tadi kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengatakan ittiba' tadi kepada Nabi bukan kepada Yahudi. Karena kalau digunakan ittiba' dengan makna ikut semata-mata dengan apa yang dilakukan oleh orang terdahulu, maka nanti orang akan salah macam-macam benda. Pakai tai tak boleh. Pakai tai. Kalau pakai tai, dia kata ni apa dah ni? Ini ittiba' dengan kafir ni. Semayang pakai tai tak sah. Betul lah, pakai tai saja memang tak sah lah. Telanjang bulat buh tai. Memang tak sah. Jadi kalau pakai tai, elok pakai tai ni. Kemudian dia kata, oh ni apa ni, pakaian Yahudi ni, pakaian musyrikin. Oh, pakaian musyrikin. Jadi kalau pakai jadi macam mana? Maksudnya mengikuti musyrikin. Oh, sakam. Jadi apa makna ittiba' dengan musyrikin ni? Saya pakai tai ni karena al-ittiyan bi fi'lil ghair. Saya membuat seperti mana dilakukan oleh musyrikin. Orang musyrikin pakai tai, saya pun pakai tai juga. Habis sekarang ni nak tanya balik, tai ni dah jadi pakaian musyrikin khusus kan? Dah jadi pakaian universal, kemas, elok, dan kena tak dengan hadis Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nabi Allah Ta'ala cantik dan menyukai kecantikan. Pakai tai, ada orang komplain kata ini tidak kemas. Kemas. Orang kata kemas pakaian tersebut. Betul tak tuan-tuan? Jadi, saya pakai tai bukan kerana musyrikin pakai, tapi kerana kemas. Kerana ini tidak ditolak oleh jamaah ulama. Maka bila saya pakai tadi, saya tidak bermakna mengikuti musyrikin. Karena kalau ikut saja dipanggil ittiyan bi fi'lil ghair. Nah, saya mendatangi apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Tak. Sedangkan al-ittiba' yang maksud yang betul, saya mendatangkan perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut, perbuatan tersebut li ajli fi'li zalikal ghair, kerana orang tu buat baru saya buat, maka dikira ikut pada waktu itu. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar duduk di bawah pokok. Kenapa dia buat macam tu? Li ajli fi'li zalika al ghair, yani li ajli fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi buat macam tu, saya pun buat macam tu. Kalau hanya sekadar duduk sebabkan ramai orang duduk di bawah pokok tadi, tak ada apa. Tapi saya duduk kerana Nabi pernah duduk di tempat tersebut. Kenapa saya turun daripada kuda waktu ketika berjalan? Kerana Nabi pernah turun. Li ajli fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dipanggil ittiba' pada waktu tersebut. Kenapa? Karena ittiba' maknanya ittiyan bi fi'lil ghair li ajli fi'li dzalikal ghair. Kalau faham tuan-tuan yang tu, insya-Allah tuan-tuan tak akan cepat untuk tuduh kata orang ni ikut Yahudi, orang ni ikut kelompok ni, orang ni ikut kelompok ni. Karena faham ta'rif dalam sesuatu perbahasan tersebut, insya-Allah kita akan selesai dalam banyak masalah. Karena tidak faham ta'rif menyebabkan orang ni cepat untuk menghukum dengan benda yang dia tidak ketahui. Tuan hadirin yang dirahmati Allah, saya mohon ampun, mohon maaf. Moga-moga kita termasuk di kalangan orang yang mengikuti Nabi kita Muhammad, mengikuti para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Saya mohon ampun kalau kata saya ada tersilap dalam bahasa saya, terkasar dalam bahasa saya. Moga-moga kita dapat bertemu lagi pada masa akan datang. Dan saya minta maaf telah mengambil masa tuan-tuan semua. Moga-moga kita dapat bertemu lagi. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Doakan perjalanan kami esok ke Kedah balik dengan selamat. Dan tuan-tuan doakan moga-moga zawiyah saya yang akan saya buka. Saya asalnya balik cuti sekejap je tuan-tuan. Asalnya saya balik ni kerana Covid saja. Di Mesir bila berlaku Covid, saya pun balik dengan adik-adik saya. Cadangnya begitu, saya sekejap je sebab saya akan duduk di Mesir lagi 4 tahun. Saya dah di Mesir 16 tahun. Dan 16 tahun di Mesir. Kemudian sebab ini perjanjian saya dengan guru saya untuk saya penuhkan. Guru saya suruh saya tambah lagi 10 tahun. Waktu tu saya dah, waktu baru saya perasan saya waktu tu 6 tahun dah di Mesir. Jadi guru saya pesan kat saya suruh tambah 10 tahun lagi. Pokoknya cukup betul 16 tahun seperti yang saya janji dengan dia. Tapi setiap kali orang tanya, saya akan beritahu saya masih ada 5 tahun lagi, 5 tahun. Sampai saya pun terlupa berapa tahun lagi saya kena ada di Mesir. Jadi saya duk target dalam kepala saya ni, saya akan balik lagi 4 tahun, maksudnya cukup 20 tahun saya di Mesir. Tapi tahun ni ketika saya balik, hasratnya saya tidak balik terus. Karena saya akan balik semula, barang-barang saya semua ada di sana lagi. Kitab-kitab saya semua masih ada di sana lagi. Tapi bila balik, ayah saya tak kembali ke rahmatullah.
keadaan dia sihat walafiat. Dan saya sampai 2 minggu kuarantin di KL, sampai di rumah lebih kurang seminggu, sempat seminggu dengan ayah. Kemudian ayah diangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah ayah saya kembali ke rahmatullah, ibu saya tidak ada orang jaga pada waktu itu karena adik-adik saya semua kerja dan sebagainya. Jadi saya ambil keputusan untuk saya lah yang kena jaga, karena saya dah di luar lama sangat. Saya dah 16 tahun duduk di luar daripada daripada Malaysia, kemudian tinggalkan ibu ayah saya dah lama. Walaupun saya balik tiap-tiap tahun. Lepas saya kahwin tahun 2010, setiap tahun saya akan balik. Duduk dalam 2 bulan, 3 bulan dengan mak ayah, dan saya akan balik semula ke Mesir. Dan begitu berlakulah selama 10 tahun lebih, 16 tahun lah di Mesir, lebih kurang macam tu lah berlakunya. Dan saya ambil keputusan tahun ini untuk saya balik terus. Dan saya akan tubuhkan pondok saya lah. Sekarang dalam proses, dah tolak tanah. Nama pondok saya Zawiyah Nasiriyah. Sebenarnya nama ayah saya. Saya nama Abdul Nasir. Maka saya namakan Zawiyah saya Zawiyah Nasiriyah. Zawiyah ni maknanya riba ataupun madrasah. Tempat para sufi, tempat orang-orang yang belajar ilmu agama Allah Ta'ala, tempat suluk, tempat tarbiyah, tempat untuk pelajaran. Maka dipanggil Zawiyah. Dia merangkumi semua sekali tersebut. Jadi saya buat di kampung saya di Pedung. InsyaAllah pengambilan pelajar saya akan ambil lebih kurang 10 orang saja. Yang umur 18 tahun ke atas. Saya akan ambil budak-budak besar dah. Bukan budak lah. Orang tua-tua lah. Umur 18 ke atas. Baru ni ramai dah telefon, ada yang umur 30 tahun. Ada yang keluar universiti dah. Dah habis BA dan sebagainya. Mereka cadang nak duduk dengan saya. Tapi syarat saya ketat sikit lah. Nak duduk dengan saya boleh, tapi 4 tahun tak boleh balik. Itu syarat saya. 4 tahun tak boleh balik. Raya pun dengan saya. Boleh tuan-tuan? Ada yang ni berminat. Raya tak boleh balik, saya abang dah. Kalau nak pergi baik dengan saya beritahu awal. Kalau nak baik dengan saya, pergi sebagai tetamu. Pergi jumpa saya sebagai tetamu. Semua tu tak apa, saya akan layan dengan baik insyaAllah. Makan nasi lagi di rumah saya. Tapi kalau nak buruk dengan saya, main sebagai pelajar, lepas tu lari. Elok. Itu insyaAllah sampai kiamat saya tak kenal. Di kiamat nanti kalau dia main tu, Ustaz tak kenal saya, tak kenal. Sebab lari dulu. Kecuali dia balik dengan alasan yang kukuh, karena ayah dia meninggal ke ibu dia meninggal, tu baru boleh balik. Kalau setakat sepupu, 2 pupu meninggal, itu tak boleh balik lagi. Ikut kepada apa yang saya letakkan. Tapi setakat ni saya akan tetapkan 4 tahun tu tidak boleh balik kalau tidak ada urusan yang sangat penting untuk dia balik. 4 tahun tak boleh balik. Handset tidak boleh ada. Handset kena tahu tu tepi. Sampai saja di zawiyah saya nanti, ni tahun bulan 1 ni saya akan ambil belajar. 10 orang saya nak. 10 orang saja. Yang dipanggil Ashabul Asyarah. Ashabul Asyarah ni kalau betul sabar, insya-Allah balik ke Terengganu tak payah naik bah, terbang tu. Dia kata terbang ya. Dia tengok sampai depan rumah dah. Balik ke mana ni? Ashabul Khutwah. Jalan 4 tapak sampai ke Terengganu. Tok guru pun naik bah kan. Tok guru pun naik kereta, tidur berapa kali baru sampai Terengganu, anak murid terbang. Anak murid tak ada handset. Tak ada apa tuan. Kalau ada tunang dah, nak nikah ke apa semua, pick up balik. Kalau nikah saya tak payah masuk tu. Senang. Sebab saya tak akan terima budak yang menikah. Orang yang menikah saya tak terima. Kerana nanti masalah. Bini sakit, tak pernah sakit pun sakit. Lepas tu tiap kali nak keluar, pelekat kerja terlondeh. Itu masalah lah. Macam mana nak mengaji tuan. Lepas tu saya nak yang tafarruh, yang otaknya tak fikir dengan benda lain, melainkan ilmu sahaja. Kemudian handset ditinggalkan. Kalaupun dia ni dah jadi public figure dan sebagainya, dia pernah, kalau kata dia sekali tulis like sampai 2,000. Jadi tulis sikit lah, sikit tu ya, 2,000 like. Tiba-tiba dia nak main jadi pelajar, nak main duduk dengan saya, 4 tahun tak boleh duduk dan handset tak ada. Boleh, kalau sanggup itu tak apa. Kalau tak sanggup, tak payah duduk awal. Sebab ada orang kadang-kadang dia jadi gila, 4 hari tak ada handset, dia jadi gila. Jadi mering. Macam kami duduk di Kenyir baru ni lah, 3 hari tak ada line. Tak tahu nak buat apa. Last kali buat apa? Walaupun dia tak ada line. Menyembang. Sembang dengan kawan-kawan. Waktu tu boleh sembang. Memang betul. Kalau nak buat program apa ni, kena pergi tempat tak ada line. Last kali semua tak pegang handset. Semua duduk sembang. Tapi bila ada handset, bila lalu kat tempat ada line, tengok saya ada pencawang tu dia hilang habis semua. Semua pakai hilang. Pakai tengok tu, mesej WhatsApp tu masuk. Dah semua guru-guru semua. Ustaz-ustaz semua. Pakai tu tengok tu, kawan ni hantar mesej, kawan ni hantar mesej, sampai jam. Sesungguh rahmat Allah Ta'ala tempat tak ada line ni. Sebab kita boleh sembang, boleh kenal kawan-kawan dan sebagainya. Dan ini yang kita akan buat di zawiyah saya. InsyaAllah tuan-tuan doa lah. Saya nak ambil bulan 5. Tapi ubah semangat baru ni bila datang pelajar-pelajar daripada seluruh Malaysia baru ni.
Dia orang datang daurah di zawiyah saya buat di rumah je. Dia orang datang, jadi saya rasa semangat pula. Jadi bagi tahu kat AJK balik dekat staff-staff saya, kata kita kena buka awal lah. Saya dah lama ni kerja nak mengajar. Jadi kelasnya saya maklum sikit lah, saya cerita sikit je. Saya mau sikit. Kelasnya saya sepenuhnya 4 tahun tu dengan saya. Ya. Paginya subuh mereka akan bangun wirid dengan saya. Daripada subuh dia orang akan datang rumah wirid. Kemudian baca Dalailul Khairat. Kemudian mereka akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baca Al-Quran, dan kemudian saya akan baca tafsir dengan hadis. Kita akan baca sampai khatam Kutubus Sittah insya-Allah. Sepanjang 4 tahun tu insya-Allah akan khatam Kutubus Sittah. Saya cubalah. Dan kemudian pukul 9 pagi mereka akan start kelas. Satu hari hanya 2 kelas saja. Saya tak akan buat banyak-banyak kerana guru saya Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah pesan kepada saya untuk buat tarik syinqit. Orang syinqit pelajar yang tak cerdik 1 kelas saja sehari. Pelajar cerdik 2 kelas sehari. Maka saya buat 2 kelas lah, sebab 1 kelas nampak sikit kan. Saya buat 2 kelas, saya akan mengajar setiap hari 2 pelajaran. Sampai pukul 1 tengah hari. Lepas 1 tengah hari mereka akan rehat. Makan tak perlu sebab akan dimasak. Makan semua orang masak. Kemudian dia pun hanya mengaji saja. Maghrib, asar akan ada rawhah. Rawhah asar saya akan baca kitab-kitab tasawuf. Yang tu majlis umum. Termasuk orang-orang kampung pun boleh datang. Kemudian maghrib saya keluar. Saya pun kena ada juga hubungan dengan orang luar. Saya hidup dalam pondok, orang tak kenal terus pula. Nah, ustaz tu pergi mana dah, hilang dah rupanya. Saya pun keluar jugalah. Maghrib saya keluar. Isyak saya akan balik. Waktu isyak, waktu maghrib ni biasanya pelajar dia akan khidmat. Sama ada dia akan pergi tolong orang yang masak, pergi potong ayam dan sebagainya untuk persediaan masak esok pagi. Dia akan pergi buat khidmat lah. Kerana macam mana pun keadaan dia kena khidmat. Pelajar ni mesti kena khidmat. Dia tak boleh duduk tenang kata dia belajar. Nanti dia akan jadi eksklusif. Dia tak mahu macam tu. Kita nak dia khidmat pada tu. Kalau ada surau masjid nanti ada siap, mereka akan tukang susun kasut, dia akan tukang layan tetamu. Kalau ada majlis suruh jamu teh dan kopi, dia akan kena buat baju kopi teh kepada orang kampung. Mereka yang akan bagi jamu kepada orang. Dia kena khidmat maksudnya. Kerana nak jadi orang besar ni kena khidmat dulu dekat umat. Baru boleh jadi orang besar. Kalau tidak dia tak akan khidmat dekat umat. Dia akan rasa dia bos pada waktu tu. Dia dikhidmati pada waktu tu. Jadi saya nak dia khidmat dulu pada umat pada waktu tu. Isyak mereka akan pergi ke rumah guru. Saya akan tetapkan beberapa orang guru yang mereka akan pergi ke sana untuk muzakarah balik kelas saya pada waktu siang. Kelas pada siang hari tadi 2 kelas tu mereka akan muzakarah pada waktu malam. Malam tu selama 4 jam lebih kurang mereka akan muzakarah. Ulang balik kelas pengajian dia dan termasuk hafalan. Dan saya letakkan 2 saja matan untuk dihafal. Sebab umur dah besar. 18 sampai umur lebih tu 2 matan saja. Alfiyah Ibnu Malik dengan Zubat. Alfiyah Zubat. 2 matan. Tak banyak tuan, 2000 baik je. tak banyak lah. Tapi keluar otak buat telinga lah kalau hafal tu. Alfiyah Ibnu Malik 2 tahun, Zubat 2 tahun. 1000 baik juga lebih. 2 baik saja, 2 baik saja. 2 matan saja saya letak. Saya tak banyak matan. Saya tak suruh hafal banyak-banyak sangat. Hafal 2 tu saja. Kalau dia himmah dia aliyah, tinggi, dia nak hafal lebih lagi, silakan, tidak ada masalah. Tapi saya letakkan 2 tu saja. Dan itu perjalanan mereka selama 4 tahun. Dan mereka akan duduk dengan saya. Di mana saya pergi, mereka akan pergi. Lepas ni kalau saya naik kenyai, mereka pun kenyai juga. Sebab saya tak boleh tinggal mereka. Mereka kena ikut saya. Kerana tu 10 orang tu, Ashabul Asyarah ni adalah orang panggil berbilangan yang elok lah insyaAllah. Dan saya harapkan 10 orang tu tak akan lari lah di tengah jalan. Sebab saya habak lah. Kalau lari tengah jalan, saya tak kenal sampai kiamat. Terus ada main jumpa lah. Duk main raju kata, Ustaz, dulu kenal tak saya? Tak, saya tak kenal. Saya tak kenal. Tak maaf. Bahan lari dulu. Oh, kenal juga? Tak kenal. Jadi itu yang saya inginkan dan kita harapkan sama-sama. Dan Alhamdulillah para guru tua di Kedah pakat datang ke tempat saya. Antaranya Pak Nyai Izzuddin, Tuan Guru Haji Abdullah, Bukit Lada, Baba Zahari dan sebagainya. Mereka ni guru-guru besar yang mengajar saya dan kemudian saya ambil ilmu dengan mereka. Mereka datang bagi semangat kepada saya anak muda ini yang untuk buka tempat pengajian tersebut dan mereka mendoakan dengan kebaikan. Saya harap tuan-tuan juga mendoakan agar daripada Zawiyah Nasiriyah ini akan lahir para ulama insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sakat tu dulu aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlupa. Jadi Ustaz Bukhari minta ni untuk ijazahkan selawat tafrijiyah. Jadi saya suara tak pernah ada tentang malam ni. Kalau nyanyi takut lagi hujan tak turun lagi. Ya. Jadi saya ijazahkan selawat tafrijiyah. Yang biasa tuan-tuan dengar lah. Kalau tuan-tuan buka YouTube tu tulis selawat tafrijiyah tu insya-Allah keluarlah saya tu. Saya dalam tu masa suara sedap lagi. Ya. Ni keluar daripada kenyai ni suara tak pernah ada. Jadi tuan-tuan boleh dengar daripada situ. Selawat tafrijiyah ni selawat yang sangat mujarrab dan disebut oleh sebagian ulama sebagai selawat nariyah. Dipanggil selawat nariyah kerana dia
menyambar lebih seperti api, cepat dalam mustajabnya doa. Jadi kalau tuan-tuan amalkan selepas setiap solat fardu dengan 21 kali, itu bagus. Kalau tidak mampu 11 kali, itu pun sangat bagus. Dan kalau ada hajat yang besar, dibaca 4.444 kali. 4.444 kali. Tidak semestinya seorang kita baca. Kita buat secara berjemaah, berkumpulan, dibahagikan ikut kumpulan tersebut, bilangan dia, sehingga cukup 4.444. Maka insya-Allah akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat kita. Kenapa 4.444 Zat? Karena itu disebut oleh para ulama. Itu saja. Karena tajribah. Nah, karena sebahagian kata ulama, doa-doa para awliya ni bila ditetapkan dengan bilangan, karena dia seumpama mata kunci, bagi kunci kita untuk buka pintu. Faham tak? Mata kunci, kalau pintu tu, rumah tu, mata kunci dia ada 5, kalau kurang 1 takkan boleh buka pintu tu. Betul tak betul? Macam tu juga dengan zikir. Bila mana diletakkan dengan bilangan tertentu, maka itu adalah bilangan yang telah diketahui oleh para ulama dengan tajribah ataupun dengan pengalaman yang mereka lalui. Ini kalau cukup macam ni, terbuka pintu kunci ni. Kalau tak cukup, tak terbuka pintu tu. Itu sebabnya. Itu hikmah kenapa disebutkan dengan 4, 4, 4, 4, 21, 11 dan sebagainya. Maka selawat tersebut saya ijazahkan kepada semua yang ingin terima ijazah ini dan sebut qabilna. Baik, yang telah terima ijazah tersebut boleh diamalkan terus. Karena saya mengambil ijazah ini pada para guru, antaranya Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah taala, Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah taala, Maulana Syekh Yusri hafizahullah taala, dan juga saya ambil daripada Kiai Kiai Khafi daripada Indonesia. Yang lagu yang saya duk baca dalam YouTube tu, yang kalau tuan-tuan dengar selawat tafrijiyah tu, itu lagunya saya ambil daripada Kiai Khafi daripada Indonesia. Yang Kiai Khafi menyambung dengan para guru beliau, Kiai Sufyan Miftahul Arifin, sambung dengan Kiai Qurtubi dan sebagainya, sambung sampai kepada pengarangnya selawat tersebut sebagai mengatakan itu adalah karangan Al-Imam At-Tazi, dipanggil selawat At-Taziyah. Jadi ada banyak nama, selawat Tazi, selawat Nariyah, selawat Tafrijiyah. Jadi itu antara nama-nama bagi selawat tersebut. Jadi saya telah ijazahkan kepada tuan-tuan untuk diamalkan. Moga-moga kita dapat banyak berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala mengurniakan dan mengabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.